Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang kegunaan air sebagai senjata peperangan atau senjata politik. Air telah diguna sebagai senjata peperangan lebih dari 1000 tahun lagi. Dan dibukti sangat-sangat efektif untuk nak mengalahkan musuh kita. Air mula diguna sebagai senjata politik pada tahun 90. Semasa itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri, Tun Daim Zainuddin, Menteri Kewangan, dan Anwar Ibrahim duduk di dalam kabinet Mahathir dan Daim sebagai orang nombor 3 yang berkuasa. The third most powerful person in the government, Anwar Ibrahim. Dan tak lama selepas tu, Daim melantik Anwar mengganti dia sebagai Menteri Kewangan. Kalau kita kaji perjanjian persekutuan, what in English is called the Federation Agreement, tahun 1948. 1948, 9 tahun sebelum merdeka, 57 merdeka, 48 Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk, dan mengikut perjanjian di mana tiap-tiap negeri dalam Malaysia, kecuali masa tu Sabah Sarawak belum lagi, tiap negeri di dalam Malaysia menyertai Persekutuan Tanah Melayu, the Federation of Malaya, ada perjanjian. Perjanjian ialah tanggungjawab negeri dan tanggungjawab kerajaan persekutuan, apa dia hak negeri, apa dia hak kerajaan persekutuan. So, the rights and the duties of kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Ini telah dipersetujui, dan dengan persetujuan tersebut, maka semua negeri, tiap-tiap negeri menyertai Persekutuan Tanah Melayu, Federation of Malaya. Kita tak payah go into detail sebab banyaklah isu tentang hak dan tanggungjawab dan sebagainya. Kita fokus kepada satu isu, air. Sebab kalau mengikut kerajaan sekarang, mengikut Anwar Ibrahim, Ahmad Zahid Hamidi, mereka kutuk kerajaan negeri yang di bawah Perikatan Nasional atau di bawah kerajaan PAS. Mereka kata air teruk di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, 3 negeri yang di bawah pembangkang ataupun yang di bawah kerajaan Perikatan Nasional, air teruk, dan ini menggambarkan atau ini membuktikan kelemahan ataupun kesilapan kerajaan negeri. Bermaknanya kerajaan negeri ini, Kedah, Terengganu, Kelantan, mereka tak mampu bekal air yang bersih ataupun membekal air yang cukup kepada rakyat mereka. Macam mana mereka nak kerajaan PAS atau kerajaan Perikatan Nasional ni nak bangunkan negeri kalau air pun tak mampu nak bekal kepada rakyat? Air tu jadi macam kopi ataupun teh tarik, tidak bersih, tidak jernih, dan bukan saja kotor, tapi bekalan selalu putus, tidak ada air. So, gambaran mereka nak beri ini ialah kesilapan atau kelemahan kerajaan PAS, kerajaan negeri yang di bawah pembangkang. Tapi dia ada cerita yang sebenarnya air ni. Dan mereka tidak dedahkan cerita benar. Mereka cuma nak beri gambaran keburukan PAS, keburukan kerajaan Perikatan Nasional. Kalau ikut perjanjian persekutuan, Federation Agreement tahun 1948, menjadi tanggungjawab kerajaan pusat membantu pembangunan di tiap-tiap negeri dengan memberi grant dan juga pinjaman. 2. Grant dan pinjaman. Dan ini wajib
kerajaan pusat beri kepada tiap-tiap kerajaan negeri. Ini bukan ihsan, bukan. Wajib. Compulsory. Apabila tahun 80-an, lewat 80-an, kerajaan pusat telah lulus peruntukan untuk kerajaan Kelantan. Masa tu kerajaan Kelantan di bawah UMNO. The UMNO Government of Kelantan. Kerajaan pusat telah luluskan 600 juta. 600 million. Ini lebih dari 30 tahun dulu. More than 30 years ago. Hari ini, 600 juta tu sudah bernilai lebih dari 1 bilion. More than 1 billion nilaian hari ini. Today's value. So, duit 600 juta tu ataupun lebih dari 1 bilion kalau nilaian hari ini khas untuk industri air, iaitu membantu kerajaan Kelantan untuk nak meningkatkan bekalan air mereka di Kelantan. Tapi tahun 90 kerajaan Kelantan jatuh ke tangan PAS. PAS dan Semangat 46. Masa tu Tengku Razali bekerjasama dengan PAS dan PAS dan juga Semangat 46 berjaya tawan Kelantan. UMNO dikalahkan dan serta-merta Tun Dr. Mahathir Mohamad membatalkan peruntukan 600 juta yang telah dilulus sebelum itu di bawah kerajaan UMNO. So 600 million cancel. Dan Mahathir kata kalau Kelantan nak air yang lengkap, air yang bersih, maka undi untuk UMNO. Selagi tak undi untuk UMNO, selagi Kelantan di bawah kerajaan PAS, kerajaan pusat tidak akan membantu Kelantan untuk meningkatkan, to improve the water supply. Itu melanggar perjanjian persekutuan. That violates the Federation Agreement. Bermaknanya Mahathir ni tidak menghormati perjanjian untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Dan Mahathir kata, kalau pergi Kelantan, kalau kita buka pipe air di Kelantan, bukan air yang keluar, teh tarik. Warna teh tarik. So, kalau nak minum teh tarik, dari pipe pergilah Kelantan. Kalau kita nak buka pipe tu, yang keluar teh tarik. Boleh minum teh tarik di Kelantan. So, dia masa tu Mahathir menghina Kelantan. Dan dia ketawakan orang Kelantan. Sebab orang Kelantan ni, bila buka pipe, bukan air yang keluar, teh tarik yang keluar. Dan kalau mereka nak air, dan bukan teh tarik, maka undi untuk UMNO. Tahun 90 sampai hari ni orang Kelantan rela minum air kotor atau rela minum air perigi. Banyak rumah tu dia gali well atau perigi untuk mendapat air sebab pipe tu tak ada air. So they use well water. They pump dari bawah tanah untuk bekalan air. Rela dia orang diseksa sedemikian daripada undi untuk UMNO. So tahun 90 juga, awal 90, Jabatan Bekalan Air telah membuat kajian bahawasanya NRW, Non-Revenue Water, iaitu air yang hilang, ialah 45% di seluruh Malaysia. Ada tempat-tempat tertentu di mana NRW sampai 70%. Tinggi sangat-sangat. Dan mengikut world standards, mengikut boleh dikatakan WHO, NRW sepatutnya tak boleh lebih dari 20%. Bermaknanya, katalah, jumlah air yang dibekal 20% tu akan hilang kerana macam-macam sebab lah. Ada yang curi air, ada yang bocor, dan sebagainya. So, 20% acceptable, boleh diterima lah sebagai NRW.
45%, more than double. 70% di tempat-tempat misalnya Petaling Jaya Old Town, Alostar, Kota Baru. Ini semua boleh dikatakan bandar-bandar di mana sebelum Perang Dunia Kedua dulu mereka dah ada bekalan air. Sampai 70%. Alostar dan yang kritikal sekali masa tu Alostar iaitu hometown Mahathir tu. Tapi 70%. Dan juga Petaling Jaya Old Town di mana bandar tu dibina semasa zaman Merdeka dulu. Dan satu lagi problem ialah semasa itu, masa sebelum Merdeka atau sebelum Perang Dunia Kedua, pipe yang diguna ialah asbestos cement, AC. Asbestos cement pipe ni, dia punya daya tahan only about 30 tahun. Lebih pada 30 tahun, pipe tu tak boleh dah, kena tukar. Tapi ada yang pipe dah 100 tahun pun, ada lagi belum ditukar. So, pipe tu sudah hancur. That pipe, those AC pipe, asbestos cement pipe have disintegrated. Tidak wujud dah. Pipe tu semua has disintegrated, telah hancur. Yang tinggal lubang dalam tanah. Just a hole in the ground. Dan air tu sekarang ni bukan disalurkan melalui pipe tapi melalui tanah. A round hole in the ground. So tentulah pipe tu bukan saja sudah tidak wujud tapi mudah pecah sebab it's not pipe, it's tanah saja. Dan yang penting tu, AC pipe ni, asbestos cement pipe, di negara macam Amerika, dia orang tak guna dah. Because they have discovered, misalnya, ada satu bandar bernama Woodstock. Orang di zaman saya ni, old people like me ni, tahulah Woodstock tu was the first music festival dalam dunia tahun 60-an dulu. Dan di Woodstock, mereka mendapati stomach cancer ni higher than usual. Maknanya, kalau kita ambil national average di USA tu, Woodstock has a very high percentage of stomach cancer. So, dia orang buat kajian sebab apa Woodstock ni luar biasa. Stomach cancer ni tinggi pada national average. Dia dapati oleh kerana pembekalan air di Woodstock tu, melalui AC pipe tu semua dah tidak ada, tidak wujud, sudah hancur. Dan pipe tu hancur dan dibawa melalui bekalan air. Jadi orang di Woodstock minum air tercemar dengan asbestos cement. Pasal tu mereka dapat kanser. Jadi di Amerika dia orang tak benar dah guna AC pipe, asbestos cement pipe kerana ianya akan membawa masalah kanser, stomach cancer. Di Malaysia kita masih guna. Jadi kanser di Malaysia ni menjadi masalah juga. So sepatutnya semua pipe tu diganti. Dan terutama sekali pipe yang sudah hancur, yang tinggal lubang saja dalam tanah. Tapi kerajaan tidak buat dan perkara ni dibangkit kepada Tun Daim Zainuddin tahun 90 apabila dia Menteri Kewangan. Tun Daim Zainuddin tahu masalah ni. Dia Menteri Kewangan semasa tu. Dan Anwar Ibrahim juga tahu sebab salinan report tu dihantar kepada Anwar. Dan of course kepada Mahathir. So Mahathir, Daim, Anwar tiga-tiga tahu masalah bekalan air ni, masalah pipe pecah. Masalah pipe dah uzur. Masalah dia pipe perlu ditukar. Bukan saja kerana pipe-pipe tu semua sudah hancur. Tapi masalah kanser. Pipe yang diguna dulu. Tapi sekira Malaysia nak menukar semua pipe dalam negara ni, akan melibatkan belanja berbilion-bilion. Mungkin 100 bilion pun tidak cukup. Jadi kerajaan tidak ada duit untuk nak belanja begitu banyak. Jadi mereka buat keputusan apabila pipe tu pecah, kita tukar. Apabila sesuatu kawasan tu tidak ada bekalan air kerana pipe dalam tanah tu sudah hancur, maka kita tukar saja tempat yang perlu ditukar. So dia akan go on the bukan prevention, dia akan go on the cure punya strategi. When there's a problem, we solve it.
tapi kita tidak akan solve the problem before it becomes a problem. Itu keputusan kerajaan pusat. Anwar tahu, Zaid Hamidi tahu, Daim tahu, Mahathir tahu. Termasuk orang macam Sami Velu, dia tahu masalah ni semasa tu. Dia pun ada mengadakan conference untuk membincang bagaimana nak menyelesaikan. Leo Mogi pun tahu. Semasa tu dia menjadi Menteri Kerja Raya juga. So all the top cabinet members, baik Leo Mogi, baik Sami Velu, baik Anwar, baik Daim, Mahathir, dia orang semua tahu masalah pembekalan air. Tapi dia guna masalah ni untuk memburukkan kerajaan negeri. So Mahathir kata kerajaan negeri gagal. Kerajaan negeri tak mampu bekal air. Tapi yang sebenar bukan tugas kerajaan negeri, kerajaan pusat. Kerajaan pusat wajib, kewajipan kerajaan pusat memberi grant dan memberi pinjaman. Dan pada tahun 90, apabila Kelantan jatuh ke tangan PAS, 600 juta yang telah diperuntukkan untuk projek bekalan air Kelantan di-cancel, dibatal. Dan Mahathir kata, kalau awak nak duit, undi untuk UMNO. Selagi PAS memerintah Kelantan, selagi itulah air di Kelantan akan menjadi teh tarik. Itu Mahathir dia kata. Dan masa UMNO memerintah Kedah misalnya, kita ambil masa Osman Aruf, Menteri Besar Kedah. Mungkin orang muda tak tahulah atau tak ingat siapa dia Osman Aruf. Kita panggil dia OA, Osman Aruf nickname dia. Osman Aruf telah diberitahu bahawasanya bekalan air di Alor tu perlu buat upgrade, because the Alor water supply teruk sangat dengan 70% 70% NRW. It's far higher than the allowed 20%. Yang dibenar 20%, 70% ni gila. What did Osman Aruf do? Sebagai Menteri Besar, sepatutnya dia maknanya merancang satu projek bekalan air Alor. Tapi dia beri pengeswastaan, privatization. Dia beri pengeswastaan atau privatization pembekalan air Alor kepada kroni Tun Daim Zainuddin. So Tun Daim Zainuddin punya budak-budak mendapat pengeswastaan, privatization pembekalan air Alor. Tapi masalah, kerja mereka hanya bekal air, bukan mengedar air. So siapa yang distribute air? Maknanya the manufacture of water. Manufacture of water diswastakan, distribution of water masih tanggungjawab kerajaan. Tapi sekiranya awak meningkatkan maknanya loji air atau pembekalan air, tapi dia punya distribution, pengedarannya masih bawah kerajaan negeri, dan pipe-pipe yang bocor teruk sampai 70% air hilang, hanya 30% saja yang sampai ke rumah pengguna, dia tidak selesaikan masalah. Sebab yang membekal air itu akan charge 100%. Iaitu, katalah 100 juta jumlah air yang dibekal. Tapi 70% hilang, tinggal 30%. Jadi, income ataupun apa yang diterima oleh kerajaan hanya 30%. So, you buy 100 million water, tapi you receive income 30 million. 70 million tu, income tu lesap. It leaks into the ground. So, ini masalah, very bad planning. Masa Osman Aruf dululah kerajaan UMNO, bukan kerajaan PAS. Sampai hari ini, bukan saja Alor tapi Kedah menghadapi masalah bekalan air. Dan masalah ni timbul semasa Daim, Menteri Kewangan, Osman Aruf, Menteri Besar Kedah, dan Mahathir, Perdana Menteri.
And sekarang ni dia orang kata, even Zaid Hamidi kata, Kedah ni bukan air teh tarik, kopi. So apa yang keluar dari pipe air di Kedah ialah kopi, not water. Siapa yang sebab siapa masalah ni berterusan? Who is the cause? Who is the reason for this? So kerajaan UMNO tahun 90 semasa Daim Menteri Kewangan diganti oleh Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri, mereka guna air sebagai senjata politik untuk memburukkan kerajaan negeri. Dan apabila mereka melaksanakan projek air, mereka buat secara pengeswastaan. Dan mereka beri pengeswastaan ni kepada kroni-kroni Mahathir, kroni-kroni Daim. Dan juga kroni Anwar ada terlibat. So, they take boleh dikatakan bahagian pembekalan air di mana untung, iaitu the manufacturing of water, the distribution of water, oleh kerana masalah NRW ni tinggi, dan akan menyebabkan kerugian besar kepada kerajaan, maka itu kerajaan terus. So, I supply you water, yang dapat pengeswasaan tadi, I supply you water, I charge you for how much water I supply you, tetapi bila you edar air itu kepada pengguna, you akan hilang dalam 5 hingga 70% oleh kerana air itu tidak sampai ke rumah. Air itu meresap ke dalam tanah. And ialah yang kes curi air itu lain cerita lah. We talking about masalah di mana kerajaan sepatut mengatasi tapi tidak mengatasi. So sekira Kelantan ke mana-mana negeri, Kedah, kalau mereka menghadapi masalah air hari ini, janganlah Anwar Zaid Hamidi ni bergembira sangat. Sebab masalah ni bermula lewat tahun 80-an, dan banyak projek-projek yang diswasta kepada kroni-kroni Mahathir, Anwar dan Daim. Dan masalah air yang sebenarnya sebab apa ada masalah telah dikesan, tapi kerajaan pusat tidak buat apa-apa. Dan mereka saja maknanya membenarkan kerajaan yang di bawah pembangkang tu tidak mendapat bekalan air yang cukup atau tidak mendapat bekalan air yang bersih, kerana mereka nak guna ni sebagai senjata politik untuk melemahkan atau menjatuhkan musuh UMNO dan Barisan Nasional. So that is a real problem. Ini bukan masalah kerajaan negeri, ini masalah kerajaan pusat. Kerajaan pusat tanggungjawab mereka mengatasi masalah, tapi mereka tidak mengatasi masalah, dan mereka mengguna masalah ni sebagai taktik nak memburukkan kerajaan negeri dengan harapan kerajaan negeri akan dijatuhkan oleh rakyat kerana rakyat sudah bosan tentang isu air tidak cukup di negeri mereka ataupun air terlampau kotor di negeri mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera.